Tapi nama semua yang sign Carol Cik Imran. Apalah aku yang sign, aku lantik dia. Dia tak terima lagi, dia kena lantik dia dulu. Untuk bot. Untuk bot ni surat dia lantik. Lepas tu lantik. Carol Imran je yang kau lantik. Kalau tak macam mana dia nak sign yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Waalaikumsalam Azlin. Maaflah saya tak live pagi tadi kerana saya tak ada stand. Kereta saya rosak. Kereta saya jam. Jadi saya baru berkesempatan nak live kat sini. Kereta dalam shop. Stand semua tertinggal. Stetoskop tertinggal dalam kereta. Semua tinggal dalam kereta. Jadi petang ni baru saya ada kesempatan untuk live bersama dengan you all. Waalaikumsalam Izian. Waalaikumsalam Kak Nuria. Hello Luz Bidin. How are you? Okay. So, Waalaikumsalam Jasmine. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Share dulu. Share. Okay. Petang ni saya nak cerita topik hangat semalam kan. Topik hangat semalam adalah kes makin naik. Kes makin naik, sekolah tengah 50-50. Banyak sekolah ditutup dan banyak orang confused. Patut sekolah buka ke atau sekolah tutup? Banyak orang nak tutup atau banyak nak buka? Waalaikumsalam Kak Sabia. Jadi petang ni kita nak cerita apakah patut kita panik dengan sekolah yang makin banyak kes ataupun adakah patut kita tutup sekolah. Pasal difahamkan macam saya dalam grup MRSM, MRSM pun dah mula hantar sekolah balik sebagai contoh. Jadi mari kita nak ulas sebenarnya apa sebenarnya yang kita buat, apakah yang benda yang kita buat. Sebelum tu sila like saya punya page, sila follow saya punya page, sila follow Kasih Gol punya page. Kasih Gol punya page. Waalaikumsalam Syafiqah. Okey, jadi apabila kita nak bercakap mengenai kes yang sedang meningkat, yang mana kita nak mengulas adakah tindakan membuka sekolah adalah satu tindakan yang salah, atau sekarang ni kes makin naik menutup sekolah dan mengembalikan pelajar-pelajar MRSM kembali atau SBP balik ke rumah adalah tindakan yang betul. Waalaikumsalam kedai Mama Mina. Jadi sebenarnya tuan-tuan kena faham satu perkara. Apabila kita melihat dari segi data ni, this is academic semua ini, adalah akademik, bahawa bila kita melihat data, COVID-19 tidak mengganggu pelajar-pelajar sekolah. Okey, tidak mengganggu pelajar sekolah dari segi apa komplikasi. Adakah pelajar-pelajar tidak terdedah dengan batuk sesama? Semua pelajar-pelajar bila mula bersekolah, penyakit yang pertama sekali akan menghidapi diorang adalah penyakit batuk sesama. Dalam kita sebut penyakit COVID-19 berlega dalam komuniti, ini bermaksud setiap pelajar sekolah juga mempunyai penyakit-penyakit COVID dalam COVID di dalam situ. Jadi bila kita kata beradanya kes yang meningkat, macam contoh pelajar-pelajar sekolah, kalau dia batuk sesama, janganlah pergi cari COVID tu. Tak payah cari COVID tu, kecuali perlu sangat cari. Kalau tidak, tak perlu cari COVID tu. Dan kalau kita cari COVID tu, dia pasti positif. Pasal kes dalam komuniti, pasti positif lah. Kalau kita cari, pasti positif. Kalau kita tak cari, kita tak jumpa lah. Betul lah. Kalau kita tak cari, kita tak jumpa. Okey, itu pertama. Perkara yang kedua,
apabila dia dah adanya kes yang makin banyak, sebenarnya kalau contoh MRSM, SBP, tak perlu ditutup sekolah itu. Pasal sekolah tu dah isolated. Sekolah tu dah isolated. Kalau sekolah tu pelajar-pelajar MRSM, sekolah SBP, contoh Alam Syah ke, Makoba ke, tak kisahlah mana-mana sekolah sains, MRSM, even matrikulasi, kalau ada kes dalam sekolah ataupun college, tak perlu tutup dan tak perlu buat hantar budak tu balik. Kerana apa? Bila kita hantar budak tu balik, dia dalam kawanan dia dah berapa lama dah sekolah? Agak lama, tiba-tiba korang kita hantar dia balik, dah juga kita telah membuat satu spread kepada balik rumah. Kita telah buat spread ke rumah pula. Dia because dia dah ada dekat dalam kawasan dia, dalam perkumpulan. Contoh MRSM Muar. Contoh MRSM Muar dikatakan ada kes. So ada 700 pelajar contoh. So duduk diam-diam 700 dalam tu. Tak perlu kita cari swab dengan ramai-ramai. Betul Kak Rashidah, tak perlu swab ramai-ramai. Duduk saja di asrama, kurungkan dia di sekolah, supaya kecuali yang mana-mana yang mempunyai komplikasi sahaja baru kita betul-betul target. Kalau tak, kita maintain dia macam MAIPS. Sebenarnya bila kita buat tindakan, barang-barang guru atau KPM atau siapa-siapalah pentadbir menyebabkan atau menutup sekolah, mengambil tindakan dengan menutup sekolah dan menyebabkan pelajar-pelajar ni balik ke rumah, dah pula korang pergi sebarkan pula sepanjang journey dia balik dan juga di rumah. Jadi itu adalah satu tindakan yang sangat-sangat salah dekat sini. Perkara yang sebenarnya patut dilakukan adalah containkan saja. Confinekan diorang di containkan mereka di sekolah tersebut. Tanpa menyebabkan penyebaran berlaku. Kita bercakap mengenai kes dalam komuniti. Waalaikumsalam Siti Nur Aisyah. Kita bercakap mengenai kes dalam komuniti. Maksudnya kalau kita cari, kita pasti jumpa dalam percentage more than 50% diorang ada dalam sekolah. Ataupun sekali kalau kita cari sekarang ni, memang ada. So kita sekarang hidup jangan dalam ketakutan, jangan dalam keserabutan. Kalau tidak, nanti kita akan rasa semua kes positif. Macam saya kata, kalau kita cari, kita jumpa. Sama juga sekolah. So persoalannya sekarang, adakah sekolah patut ditutup? Walaupun sekolah itu ada kes positif, sekolah patut dibuka seperti biasa. Kenapa? Dah rutin dia begitu. Rutin dia dah begitu. Sekolah-sekolah yang ada kes tak perlu ditutup. Saya dapat satu surat viral daripada sekolah-sekolah di Johor. Sekolah ditutup. Tak perlu sekolah ditutup. Kenapa? Kerana kes dalam komuniti. Selagi budak-budak sebenarnya data menunjukkan budak-budak tidak mempunyai komplikasi, budak-budak pergi balik sekolah, pergi sekolah, balik sekolah, yang menjadi isu dia adalah mak bapak mereka. Selagi kita maintain SOP dan juga register vaksin, dan silakan untuk kita hidup seperti biasa. Jangan hidup dalam ketakutan. Mesej ni saya sampaikan dengan jelas. Jangan hidup dalam ketakutan. Tapi kalau nak tutup juga, silalah. Kita cakap je. Kan? Kalau tutup, bagus juga. Lepas tu mak bapak semua berjangkit. Kemudiannya, bila ramai-ramai kena, sekali lagi lockdown. Ekonomi pun terus terjejas sekali lagi. Bila ekonomi terjejas sekali lagi, kita pula akan dapat satu lagi keadaan yang kita panggil moratorium kuasa 3.5. Lain macam moratorium kuasa 3.5. Okey, faham Ini penting. Pasal pemahaman antara patut untuk sekolah atau tidak adalah satu tindakan yang saya rasa halfway. Kalau kita nak buat betul-betul, kita buat total lockdown. Kalau tak perlu sembang tutup sekolah. Tutup sekolah, buka bazar, buka supermarket, buka semua. So you defeat the purpose. Kita kes dalam komuniti, maksudnya kita hidup dah bersama COVID. Jadi apa yang kita target? Apa yang kita target adalah, Waalaikumsalam brother. Kuarantin yang buat kat kita nanti cukup kuarantin di rumah sahaja. Kuarantin di rumah. Waalaikumsalam, betul Nurul. Kalau kita rasa nak tutup sekolah, means kita buat total lockdown. Kalau nak tutup sekolah, kita buat total lockdown. Kalau tak nak tutup sekolah, hidup seperti biasa. Total lockdown untuk senada 1 bulan. Total lockdown. Itu je cara. Tapi ekonomi akan crash. So bila kita sebut kes dalam komuniti, tak perlulah. Kita kena balance tau apa kita nak dalam handling COVID ni.
Kalau kita lihat kes kadar kematian statik, kes meningkat, okeylah, kes memang akan meningkat. Kalau selagi kita mencari, kes akan meningkat. Tapi kalau kita tak cari, kes tak meningkat. Sama kesudahannya. So kita kena ambil pendekatan apa yang kita nak sekarang ni. Perlu ke dia buat swab test pada close contact yang sihat? Tak perlu. Cotton head tak perlu buat swab test kepada close contact yang sihat. Tak perlu langsung. Okay guys, so itu yang saya nak sampaikan pada hari ini mengenai kes yang meningkat. Sekolah, SBP, MRSM tak perlu tutup. Maintainkan dalam tu. Sekolah patut diteruskan. Dan mak bapak pun sama, boleh kerja seperti biasa. Maintain, jaga kebersihan. Tak perlu kelang kabut nak tutup sekolah. Sekarang kalau nak tutup sekolah, perkara yang sebenarnya adalah buat lockdown, total lockdown. Stop swab test ramai-ramai. Saya partially setuju Sabia. Dia stop swab test pada yang tak ada simptom lah. Janganlah cari pada ini batuk semua dia cari. Pada saya tu sebab bagi saya memang tak payah buat swab test dah sekarang. Tak payah buat. Kecuali pada orang-orang tua yang berisiko. Kalau budak-budak tak payah cari. Jangan cari pada budak-budak. Cari budak-budak memang kita akan jumpa. Cari budak-budak kita jumpa, budak tu sedang relax, dia berlari, makan minum, happy-happy, kesudahannya kita panik. Dan bila kita panik, kita tak tentu harap. Ini yang sedang berlaku sekarang ni. Sesama batuk, memang kita cari swab. Lepas kita cari swab, lepas tu kita panik. Jadi sebenarnya tak perlu kita cari. Pasal kita dah buat inisiatif. Kita dah buat vaksin. Kita dah buat SOP. Dan kes dalam komuniti, kita tak tahu jumlah kes sebenar. Kes mungkin dah beratus ribu kat Malaysia ni sebenarnya, kalau kita cari. So jangan kita cari. Rakyat makin susah. Betul Siti Rohaywana, saya setuju. Rakyat makin susah. Bila rakyat makin susah, kita kena buat pendekatan untuk rakyat boleh hidup. Rakyat boleh hidup. Jadi jangan bagi ketakutan. Jangan kita kena tadbir, kena buat satu keadaan bahawa rakyat kena selesa dan tanpa ketakutan. Tanpa ketakutan ini hanya bila kita jelas apa yang kita nak. Masalahnya kita tak jelas apa yang kita nak. Ini macam saya, Arissa warden masuk kena swab test. Memanglah, itulah saya pelik. Arissa masuk sakit perut kan, kenapa kena buat swab test? Pasal dia tak faham apa dia cari. Dia pun tak faham apa dia cari. Jadi macam kami, macam saya clear cut. Pesakit pediatrik masuk bawah saya dikasih di Mawar, tak perlu buat swab test. Kecuali saya tak kenal. Kecuali saya rasa mak bapak berisiko tinggi. Tapi majoriti budak, bagi pesakit saya pediatrik, saya tak check swab. Saya tak buat. Kecuali insurans yang request. Kerana apa? Majoriti budak tak ada komplikasi. Kalau kata, alamak nanti disebar kat doktor. Untuk anak-anak kena, mak bapak mesti ada simptom. No way anak-anak tu tiba-tiba ada batuk sesama atau sesak nafas tanpa mak bapak punya simptom. Jadi kita kena jelas apa masalah yang sebenar kita handle ni. Coronavirus sejak kita kenal, dia tak berubah pun perangai dia. Yang kita nak menambah mengkomplikasikan keadaan apa. Hiduplah macam biasa. Hidupnya macam biasa. Pakai mask, sudah. Itu je. Pakai mask, sudah. Kan? Susah tak hidup? Susah kan? Senang je sebenarnya. Pakai mask. Pakai mask. Dan kalau dia collapse sekali lagi, tuan-tuan, bagusnya apa? Bagusnya sekarang ni, kalau collapse sekali lagi, emas naik. Selit juga aku, emas naik. Ekonomi akan merundum sekali lagi. Pasal tu pengajaran yang berlaku sekarang ni, kita tak mengambil langsung pengajaran daripada COVID yang lepas. Tak belajar. Seluruh negara mencatatkan kes kenaikan. Memanglah kita cari. So bila kita cari, sekolah memang kita jumpa. So jangan kita cari. Relax. Inna lillahi akbar. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Meninggal. Sebenarnya tengoklah macam tak? Betul tak Keman? Meninggal motor. Kan? Tapi kenapa kita kena test COVID? Tak payahlah. Ya Allah. Tak perlu pun. So sebenarnya itu pandangan saya lah. Ini pandangan saya. Terpulang pada para pemerintah. Tapi pada secara amnya, sekolah tak perlu ditutup. Dan mak bapak jangan minta sekolah ditutup. Kalau kita minta sekolah ditutup, maksudnya kita minta total lockdown. So tak perlu kita. Jangan kita buat benda-benda yang kita tak jelas. Untuk kita menghukum pelajar-pelajar, sekarang ni pasal kes dalam komuniti,
Maksudnya kita kena very clear hala tuju kita nak handle COVID ni macam mana. Live with COVID, brother. Live with COVID. Hidup bersama COVID, berinteraksi dengan COVID. Dan COVID tidak menunjukkan apa-apa dia garang pada orang-orang tua, tak garang pada budak-budak. So jangan hukum budak-budak atas kedegilan kita. Kalau kita nak tutup sekolah, bermaksud kita menghukum pelajar akibat kita. Kes sekarang memang tak ada simptom tapi positif. Memanglah Ifah, kalau cari memang kita akan jumpa. Pasal kes dah terlalu banyak dekat luar sana tu. Mungkin saya dah kena COVID 2-3 kali dah kot. Mungkin kan, mungkin. Pasal bagi saya kita jelas. Kita nak handle pesakit, kita kena jelas. So bila kita nak make sure bahawa sekolah boleh dia berteruskan macam biasa. Mak bapak kena mak bapak, semua struktur ekonomi boleh berjalan. Kerajaan tak ada duit. So kalau kita nak tutup sekolah, kita kena make sure tutup semua. Kalau sekolah tak tutup tapi buka yang lain, memanglah KKM mencari lagi. KKM dah kurang mencari tak, Ashraf? KKM mencari pada kes yang positif saja, pada kes yang ada simptom saja. Dia tak cari macam dulu dah. Kalau dia cari macam dulu, dia tahu. Kalau dia cari macam dulu, asal konten positif cari. Memang berpuluh ribu dah sekarang ni. Sekarang ni KKM dah bijak. Dia tak cari, dia cari sikit-sikit je. Dia cari sekadar ada. So sekarang ni kita nak hidup macam biasa. Bila kita nak hidup macam biasa, kita kena maintain disiplin sahaja. Kita kena maintain disiplin sahaja. Jangan kita duk cari tentuara, cari COVID, cari. So batuk cari. So ada tak pesakit yang dah sembuh daripada COVID lepas tu kena semula? Dia tak. Dia kalau daripada komplikasi COVID tu lain. Kalau kena komplikasi COVID, dia memang boleh rosakkan paru-paru semua. So nak kena semula tu tidak, dijangkiti sekali lagi tidak. Tapi kalau nak kena sekali lagi, tak ada simptom yang lain. Tapi kerosakan telah berlaku. Pakai mask cungap lah, Dok. Saya faham Pakcik Osman. Pakcik Osman pakai mask memang cungap. Kita faham. Saya pun tak minat pakai mask. Saya ngaku dulu, saya pun tak minat pakai mask. Tapi kalau perlu saya pakai sekejap-sekejap. Taklah saya pakai sentiasa. Bila saya keluar saya pakai. So untuk mengelakkan kita tak kurang pakai mask, tak payah keluar. Tak adalah dalam rumah kita pakai mask. Samalah dengan pelajar-pelajar dalam college ataupun dalam asrama sebenarnya. Pasal dia orang kawanan dia orang seramai 700 orang, 600 orang. Dia orang dah kawanan dia tu. So kita containkan saja dia orang dalam tu. Okay guys, saya harap saya dah menyampaikan pandangan saya pada petang ini mengenai pelajar-pelajar yang makin meningkat, sekolah-sekolah yang makin banyak kes, baik MRSM, baik SBP, baik SRK, SK, semua sekali. Jadi sebenarnya tak perlu tutup sekolah. Tutup sekolah macam biasa. Betul Kak Rashidah, duduk kat rumah tak payah jalan-jalan, jadi tak payah pakai mask macam saya. Jadi terima kasih Kak Marsha. Betul. Pakai mask sebelum mengelakkan bau busuk dan rambut. Okey, ada soalan tak lain? Saya buka pada 2 soalan. Saya mohon share. Share. Siapa nak beli kopi, saya nak bagi kopi. Siapa nak buka puasa kopi? Kopi Ben Kulin by Kasih Gold. Siapa nak kopi ni untuk buka puasa? Tak bagus sebenarnya minum kopi, saya migraine. Tapi kopi ni sedap lah. Kepada coffee lover dia kata sedap. This is 3-in-1 coffee. 3-in-1 coffee by Ben Kulin. Sedap katanya. Tapi bukan kita distributor saja. Fast Lane Coffee. Okay. Siapa nak kurma, boleh order kurma. Nak emas, beli emas. Tapi kat asrama kena pakai mask sentiasa. Itulah saya rasa pakai mask. Kalau kat asrama memang kena pakai mask. Tapi sebenarnya bagi saya tak perlu pun. Kalau semua dalam tu sama-sama je. Pasal tu bila dia akan merebak, bila berlaku dalam satu kawanan, sebenarnya bila satu sekolah, buka sekolah ataupun buka asrama, bila perkumpulan pelajar daripada luar masuk, kita akan ada pengenalan, pertukaran kuman-kuman. Bukan sekadar coronavirus je. Kita akan berubah, bertukar-tukar coronavirus, adenovirus, influenza virus, rhinovirus, banyak virus-virus yang kita akan bertukar. So bila kita bertukar-tukar ini, semua simptom kuman-kuman yang saya sebut ni, virus-virus yang saya sebut ini adalah virus-virus respiratory. Semua akan mempunyai penyakit-penyakit
batuk sesama sebagai manifestasi. Jadi sebenarnya bila kita kata begitu, so that's why pelajar ni ada batuk sesama. Ramai batuk sesama bila mula-mula sekolah. Normal lah, pasal MRSM baru masuk, baru buka. So automatically di seminggu dua akan ada batuk sesama yang agak ramai. Lepas tu baru settle. Tapi kalau kita cari COVID, baik cari semua. Bukan cari COVID je, cari virus yang lain pada masa yang sama. Minum kopi gastrik. Buka lah sempadan doktor. Boleh buka sempadan, buka je lah. Tapi nanti tanggung-tanggung sendiri. Kalau tanya saya, buka je lah semua. Sekolah buka semua. Buka sempadan, buka semua. Waalaikumsalam Kak Bida. Ramai kalangan cikgu takut kena vaksin. Tak katanya matikan umat manusia. Al-Zenda Yahudi. Asli salah dia adalah Yahudi. Salah dia Yahudi. Pendapat saya cocok je lah Kak. Kalau tak nak cocok, berhenti jadi cikgu. Serabut sekarang. Serabut. Macam kita sekarang ni terserabut pasal nak cocok, tak nak cocok. Saya cocok hidup je. Alhamdulillah. Hidup je kan, tak ada apa pun. Ifah, sekolah bergilir-gilir. Sepatutnya itu yang terbaik. Sepatutnya pengajaran dia, saya ulang sekali lagi, pendekatan saya bagi penekanan. Sepatutnya KPM meringkaskan masa persekolahan. KPM meringkaskan masa persekolahan dengan mengambil kira subjek-subjek penting utama sahaja dan memendekkan masa persekolahan seringkas mungkin. Itu sahaja yang jalan tuju, hala tuju dia. Tak perlu lagi nak complicatedkan keadaan. Kalau tak nak berubah kan, tanggung. Tak nak berubah, sila tanggung apa tindakan anda sendiri. Tindakan para pembuat dasar, orang-orang bijak tu. Dia kata dia nak juga maintain, nak juga RBT, nak juga benda subjek-subjek yang pelik-pelik. Jadi sekarang ni kenalah buat. Solat di surau, kalau solat tu tak payah. Kalau tanya saya, kalau solat di surau, kalau solat seorang-seorang, tak payahlah pakai mask. Tapi kalau solat di surau, ramai orang, kenalah pakai mask. Izwan Rapai, kenapa tarik diri daripada MRSM? Kenapa kesian anak tu mesti semangat nak bersekolah kan. Kesilapan kita, saya cakap terus terang Waalaikumsalam. Kesilapan cikgu, kesilapan KPM, para akademik yang so-called melepaskan dendam pada diri korang yang dulu tak pandai mana mungkin. Dulu korang pandai, sekarang korang pandai kan. Dulu korang bodoh macam aku juga. Saya cakap terus terang sekarang ni. Dulu kita ni bodoh je tuan-tuan. Tapi sekarang ni kita rasa kita pandai. Jadi doktor kita rasa pandai. Dah jadi cikgu kita rasa kita pandai. So kita ni, maaf cakap lah, kita jangan jadikan anak-anak kita sebagai satu sandaran untuk kita lepaskan dendam. Pasal dulu kita tak pandai mana, tak dapat jadi doktor. Kita buat satu kurikulum untuk anak-anak kita, untuk anak-anak kita tanggung cita-cita kita. Kan? Bukan pelik Kak Rahmah, bukan pelik, tapi itu tak penting. Itu tak penting dalam keadaan COVID. RBT bukan satu subjek yang penting untuk COVID. Sekarang ni, bagi pandangan saya, pasal apa? Budak-budak ketinggalan subjek, main subjek. Bahasa, Inggeris, matematik, sains, core. Sejarah mungkin, agama mungkin. Ringkaskan masa persekolahan. Bila ringkaskan masa persekolahan, lepas tu dia kata, kita nak buat subjek-subjek ni supaya anak-anak kita boleh berfikir luar kotak. Pembuat dasar pun tak fikir luar kotak. Pembuat dasar tak fikir luar kotak. Pembuat dasar berfikiran dalam kotak kasut dia orang. Dia melepaskan dendam. Dia tak dapat jadi doktor dulu, dia buat subjek sains, subjek pada darjah 2 untuk anak-anak dia belajar untuk jadi doktor. Pasal dia dulu bodoh sekolah, maaf cakap. Sekarang ni nak suruh anak-anak dia belajar untuk jadi doktor seawal umur darjah 2. Sebagai contoh. Benda ni merosakkan sistem education. Dan untuk ini sekarang, untuk COVID sekarang, subjek yang kita kena faham, kita kena ringkaskan masa persekolahan. Ringkaskan masa persekolahan. Kat situlah aku kan. Jadi ini kena faham bahawa tindakan kita mesti jelas. Tindakan kita mesti jelas bahawa anak-anak kita kena berpendekkan masa persekolahan dan mendapat maksimum. Semua orang tahu dah. Kita didik anak kita masuk MRSM untuk jadi apa? Jadi doktor. Belajar bijak untuk jadi doktor. Boleh fikir. Belajar bijak untuk jadi doktor. Belajar bijak untuk jadi engineer. Belajar bijak untuk jadi arkitek. Belajar bijak untuk semua kesudahannya menyebabkan bahawa makan gaji kan. Tak marah, tak marah. Tapi kes meningkat. Bila kes meningkat, mak bapak pening. Sebenarnya macam saya kata, kes ni takkan selesai.
with COVID vaksin atau with or without COVID vaksin, kita akan berhadapan dengan COVID selama 3 ke 5 tahun. So, tolonglah fikirkan betul-betul. Saya dah ulang. You all boleh ulang, boleh tengok balik saya punya COVID dalam hala tuju pendidikan. Memang saya ni tak pandai. Memang saya dulu bodoh je belajar. Kan? Pasal tu, itu tak bermaksud saya kena menghukum generasi saya akan datang untuk belajar, untuk jadikan saya pandai. Pasal saya dulu bodoh, saya nak jadi pilot, tak jadi pilot, saya jadikan anak-anak saya mangsa untuk belajar untuk jadi pilot. Itulah yang diorang buat sekarang ni, KPM. Sebagai contoh, pasal dulu diorang tak dapat, diorang cita-cita tak tercapai. Itu cita-cita yang kita tak tercapai. Kita cita-cita kita nak mencapai, itu tak dapat. Jom kita hukum generasi kita akan datang, generasi sekarang kita, untuk belajar dalam masa yang sangat-sangat panjang. Itu yang sebenarnya. Tak boleh, dia tak boleh selfish. Dia tak boleh selfish dalam masa sekarang ni. Dr. Hizwan pening. Dr. Hizwan agak-agaklah pening. Dr. Hizwan pening pasal Dr. Hizwan takut nak teropong hidung. Dr. Hizwan nak teropong hidung pun takut nak tengok COVID atau tidak. Betul tak Dr. Hizwan? Dr. Hizwan sahabat saya, ENT surgeon di An-Nur Hospital. Saya rasa dia pun nak teropong orang pun dia takut. Pasal apa? Dia hidup dalam ketakutan. Tak tahu lah Dr. Hizwan tak takut. Tapi sebenarnya bagi saya, itu pandangan saya yang penting sebagai doktor kanak-kanak. Pandangan saya sebagai doktor kanak-kanak, budak-budak ni korang jangan kacau, biarkan dia sekolah seperti biasa. Kalau nak tutup sekolah, perkara paling yang korang buat. Kalau nak tutup sekolah, maksudnya korang telah menjahanamkan. Perkara pertama adalah teruskan persekolahan, ringkaskan masa sekolah, pendekkan masa sekolah. Cita-cita satu dia masuk syurga. Alhamdulillah, sama-sama Rizwan. Sekiranya kau jumpa di syurga, tak jumpa aku, carilah aku. Merajulah pada Tuhan bahawa bersaksilah kita pernah bersaudara dan bersahabat dan saling mencintai kerana Allah. Waalaikumsalam Kak Normala Samsudin. Wih, macam artis Normala Samsudin. Okey, jadi itu yang saya sampaikan pada hari ini. Pasal saya serabut bila mak bapak banyak mesej saya, cutikan anak sekolah. Pertama. Yang kedua, minta surat nak kata anak dia patut rest dekat rumah. Yang ketiga, patut sekolah ditutup. Para cikgu pun minta saya mesej atau sampaikan patut ke sekolah ditutup. Jawapan saya mudah, sekolah tak patut ditutup. Yang patut diringkaskan masa persekolahan dan ringkaskan kepada subjek yang utama. Kita bercakap mengenai survival bangsa. Survival bangsa bukan cikgu muzik. Betul Cikgu Norma. Bukan muzik. Muzik bukan subjek teras. Survival bangsa adalah mengenai boleh membaca, mengira dan mengeja. Itu yang penting. Dan boleh berfikir. Dia mungkin tak boleh jadi doktor, tapi dia menjadi seorang trader yang berjaya, YouTuber yang berjaya, YouTuber yang beriman sebagai contoh. Jadi itu yang penting untuk kita sampaikan kepada yang lain. So, pada ibu-ibu, bapa-bapa, pada penjawat awal dalam KPM, saya mohon maaf. Bagi saya, itu adalah saya nak sampaikan kerana masyarakat kena faham. Masyarakat kena faham hala tuju COVID-19. Dan masyarakat perlu faham kenapa dia hantar ke sekolah. Dan KPM kena faham dasar pendidikan negara yang lapuk perlu ditinggalkan. Jangan nak sembang penyata razak, penyata Rahman Talib. Itu zaman dahulu. Sekarang ni zaman new millennium. Orang ubah untuk masa depan. Kita tak perlu jadi doktor untuk berjaya. Tak perlu cream student untuk jadi doktor. Kita nak diorang generasi yang akan datang yang boleh survive, yang boleh hidup, meneruskan kehidupan tanpa perlu spoon feed macam sekarang. Okay guys, saya mohon maaf pada semua. Selamat berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya muqallibal qulub tsabbit qulub
qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, permudahkanlah urusan kami, jagalah kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengurus lagi Maha Berkuasa atas sesuatu, jagalah kami dan ahli keluarga kami dan segala keturunan kami ya Allah, dan segala urusan dunia dan akhirat. Bantulah kami ya Allah, angkatlah wabak ini, bantulah kami dalam urusan dunia, angkatlah kami daripada kesulitan kami, kesusahan kami, kepayahan kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang menunaikan solat dan menunaikan zakat. Jadikanlah kami generasi yang mencintai Nabi dan mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, amin. Support kami di kasihgold.com. Sila beli 1 gram mulai malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi